Tiga kru hilang, kapal tangki Gabon terbakar di perairan Tanjung Sedili, Kota Tinggi. Sambutan Hari Pekerja bertukar ganas, ratusan cedera. Informasi buat manfaat permulaan pagi anda, saya Muhammad Syafiq Adnan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tiga kru kapal hilang manakala 25 lagi diselamatkan selepas sebuah kapal tangki berdaftar dari Gabon, Afrika terbakar pada kedudukan 37.5 Batu Nautika Timur Laut Tanjung Sedili di Kota Tinggi, Johor petang semalam. Pengarah Maritim Johor Laksamana Pertama Maritim Nurul Hizam Zakaria berkata, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM menerusi Pusat Sub Penyelamat Maritim MRSC Johor Bahru menerima makluman pada jam 4 petang. Menurut beliau, kapal tangki terbabit dilapor dalam perjalanan dari China menuju ke Singapura bersama 28 kru. Operasi mencari dan menyelamat diaktifkan dengan sebuah bot ronda Maritim Malaysia Petir 12 diatur gerak ke lokasi kejadian. Tindakan awal itu berjaya menyelamatkan dua kru kapal tangki berkenaan. 23 orang lagi diselamatkan oleh dua kapal berhampiran lokasi, manakala baki tiga kru dilaporkan masih hilang. Nurul Hizam berkata maklumat lanjut mengenai kru kapal berkenaan sedang diperoleh. Punca kejadian masih dalam siasatan. Sekurang-kurangnya 400 anak orang asli disasar melanjutkan pengajian ke Universiti Awam atau institusi pengajian tinggi swasta tahun ini. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berkata, ia adalah sasaran terbaru selepas matlamat 300 anak orang asli ke Menara Gading yang ditetapkan sebelum ini berjaya dicapai. Katanya, beliau yakin jumlah itu boleh dicapai berdasarkan potensi besar anak-anak orang asli serta pelaksanaan pelbagai program pembangunan kerajaan. Selain itu, Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah turut bercadang memberi sagu hati RM1,000 menerusi Jabatan Kemajuan Orang Asli kepada setiap pelajar yang berjaya menjejakkan kaki ke Menara Gading. Saya lihat potensi yang sangat besar pada orang asli. Kita jangan pernah meremehkan keberadaan orang asli di dalam masyarakat kita di Malaysia. Beliau berucap di Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri UMNO Pahang di Laman Sejahtera Sungai Koyan di Kuala Lumpur semalam. Selain aspek pendidikan, Datuk Seri Zahid juga memberi jaminan kerajaan akan terus menambah baik kemudahan infrastruktur di perkampungan orang asli. Ia termasuk kemudahan air dan elektrik serta perumahan menerusi peruntukan JAKO dan KKW. Dalam pada itu, Datuk Seri Zahid yang juga pengerusi Barisan Nasional BN menjelaskan parti itu dan Pakatan Harapan PH mengambil pendirian tidak tergopoh-gopoh dalam pembagian kerusi untuk 6 pilihan raya negeri PRN nanti. Kita merasakan bahawa bukan saja soal kemenangan atau kebolemenangan tetapi soal penerimaan oleh para pengundi dan juga likability, iaitu seseorang calon yang disukai dan sesuai dengan cita rasa pengundi di kawasan-kawasan berkenaan. Lagipun kita mempunyai masa yang agak panjang, mungkin sehingga bulan Julai atau awal Ogos untuk kita menghadapi kempen pilihan raya secara resmi. UMNO dan BN katanya akan memberi keutamaan kepada calon muda dan muka baharu sebagai proses kesinambungan kepimpinan parti. Dalam kunjungan ke Pahang itu juga, Datuk Seri Zahid turut melawat Pusat Tenun Pahang Diraja di Pos Betau. Pusat ini mempunyai 4 penenun daripada beliau wanis orang asli setempat yang menerima latihan di Institut Kemahiran Tenun Pahang Diraja Tengku Ampuan Besar Meriam di Pekan. Selain itu, beliau juga melawat bangunan transit pesakit orang asli di pos sama yang diwujudkan bagi menempatkan pesakit dan ahli keluarga orang asli dengan bantuan kebajikan disediakan JAKOA. Manakala rawatan kesihatan dikendalikan Klinik Kesihatan Betau. Kerajaan akan mengumumkan berita baik buat pengamal media di negara ini
menjelang Hari Wartawan Nasional Hawana 2023 yang dijadual pada 27 hingga 29 Mei ini. Perkara itu diumumkan oleh Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil merangkap jurucakap bagi Kerajaan Perpaduan menerusi hantaran di Facebook-nya. Beliau turut berkongsi perkembangan Indeks Kebebasan Akhbar 2022 yang menyaksikan Malaysia berada di kedudukan tertinggi dalam kalangan negara Asia Tenggara. Ia adalah pencapaian baik dan membanggakan buat negara. Dengan pencapaian itu, katanya, ia pemangkin buat kerajaan untuk memartabatkan kebebasan media di negara ini. Media melaporkan Malaysia naik 6 anak tangga kepada kedudukan 113 daripada 180 dalam Indeks Kebebasan Akhbar Dunia 2022 yang dikeluarkan oleh Reporters Without Borders (RWB), sebuah organisasi yang menjalankan advokasi berkenaan kebebasan media. Bekalan gula di Kelantan terputus sejak Aidilfitri lalu sehingga menimbulkan keresahan dalam kalangan peniaga dan penduduk. Kebanyakan kedai didapati kehabisan bahan asas itu apabila tiada bekalan tambahan diterima selepas 1 Syawal. Tinjauan di beberapa kawasan mendapati bekalan gula kehabisan sama ada di kedai runcit dan pasaraya. Tak tahulah juga. Tak tahu juga pasal apa. Sebab memang tak ada barang. Habis barang. Sejak bila gula tak ada? Hari Ahad lagi habis. Hari Jumaat tu pakak mari beli gula. Memang tak ada gula? Tak ada. Harap kalau kementerian boleh cuba kaji dan cuba turun padang tengok apa masalah yang berlaku sekarang ni. Mungkin kata kalau betul tak ada stok, mungkin pihak kementerian boleh kaji macam mana untuk sekurang-kurangnya boleh memenuhi ataupun menampung permintaan yang untuk beberapa tempoh yang singkat dahulu. Situasi sama berlaku di sekitar Tumpat apabila beberapa peniaga makanan dan restoran terpaksa menutup kedai rentetan gagal memperoleh bahan asas berkenaan. Kita punya nak buka kedai makan untuk orang mari makan pun minum air pun kedai nak pakai gula. Semua nak pakai gula. Jadi kalau tak ada gula sini susahlah macam nak berniaga. Terpaksa kena tutup kedai lah. Masalah gula ni memang payah sangat cik, noyaknya. Memang susah nak dapat, tak tahulah apa tu. Semua kedai tak ada. Tapi agak-agak KJAW boleh ada lah. Menurut penduduk, keadaan terputus bekalan telur sebelum ini tidak seteruk gula yang kini langsung tiada di pasaran. Sementara itu, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Kelantan menyasar masalah bekalan gula diselesaikan dalam tempoh beberapa hari setelah 250,000 kilogram bahan itu mula diedarkan di negeri berkenaan. Pengarahnya Azman Ismail berkata pihaknya mengadakan pertemuan dengan pemborong utama dan mengarahkan bekalan itu diedar bermula semalam. Katanya isu itu berlaku ekoran salah faham antara pembekal dan pemborong. Beliau juga mengakui bekalan gula terputus ada kaitan dengan kenaikan harga. Pengilang di Melaka dan Johor katanya memohon untuk menaikkan harga namun tidak diluluskan kerajaan. Justru KPDM berharap penduduk di negeri itu tidak membuat pembelian panik bagi memastikan bekalan mencukupi untuk semua. Penyusutan paras air Sungai Golok di Rantau Panjang, Kelantan, ekoran cuaca panas membawa rezeki tambahan kepada penduduk sekitar dengan mencari etak. Bukan sahaja penduduk, sebaliknya mereka yang datang dari luar juga sanggup datang semata-mata menjalankan aktiviti itu. Lebih menarik, pelbagai kaedah digunakan mengikut kreativiti masing-masing untuk mencari jenis kerang sungai berkenaan, termasuk menggunakan penutup kipas bagi memudahkan mereka mengaut etak di dasar sungai. Orang nak mari kutip etak. Lepas tu bila-bila tu mari kela. Hari ni ustaz hujan jadi tak banyak sangat lah. Kalau macam mari dulu banyak. Sekali bulan tu boleh lah 1 kilo, 2 kilo. Masak salah, lemak. Masak lemak. Putih, kuning boleh berlaku. Musim ni kan musim panas. Dia cetek lah sikit kat keting gitulah. Okey, tapi kena pantau lah macam budak-budak kan kena pantau lah. Mak ayah kena ada sekali lah. Meriah. Ni first time saya sampai sini. Tahu sini tempat viral, kita orang marilah. Nak mari tengok suasana kan. Banyak. Buat ada. Masakin. Katak serah. Ratus gitu ya. Pada rumah adik, ke 4.5. Kelantan memang panas sangat. Kawasan Sungai Golok di sekitar Kampung Gual Tok Deh yang cetek ini dan boleh dilalui dengan hanya berjalan kaki ke sepadan Thailand menjadi lokasi tumpuan. Jika bernasib baik, 5 kilogram etak boleh diperoleh dengan mudah. Sebenarnya kemarau ni dia mari tepi sungai-sungai dia cari etak lah.
Dia etok sebab bila-bila dia mandi-manda agak dia cari etok agak boleh buat sayur ke apa lah. Tengah-tengah ni sampai mana? Sakat ada atas pinggir lah. Kat pinggang. Tengah sebelah sana sampai Dalam sikit lah sekat dada. Di sebelah sini toho. Tak pada bulan puasa tu. Setiap bulan puasa tu marah tak? Kering. Sampai ke air telaga tak ada. Cuaca panas sehingga menyebabkan kemarau kini sudah melanda beberapa negeri di pantai timur. Jabatan Meteorologi Met Malaysia meramalkan ia akan berterusan beberapa hari lagi. Kadar premium tanah di Pulau Pinang ditetapkan berdasarkan penilaian dibuat Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta JPPH. Ketua Menteri Pulau Pinang, Chow Kon Yeow berkata, kerajaan negeri tidak menetapkan kadar di luar daripada yang ditentukan jabatan itu. Oleh kerana itu, pihak swasta ataupun pemilik tanah atau mana-mana pihak perlu juga akur dengan penilaian itu. Dan maksudnya, dalam ada kalanya mungkin mereka merasa nilai tanah mereka lebih tinggi daripada penilaian apabila tanah mereka diambil. Ataupun kalau kita mengenakan satu premium atas tanah-tanah untuk pembaruan ataupun pemberi milikan, mereka akan anggap penilaian itu terlalu tinggi. Jadi ada pihak yang merasa terlalu rendah, ada pihak yang merasa terlalu tinggi. Beliau mengulas cadangan menyeragamkan kadar premium tanah untuk projek kerajaan persekutuan seperti pembinaan sekolah, hospital dan kem tentera. Terdahulu beliau hadir pada Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri Parlimen Bukit Gelugur di Georgetown. Menurutnya, kebanyakan projek yang dilaksanakan di negeri itu telah mempunyai tanah yang sedia diperuntuk bagi menjalankan projek-projek yang dirancang. Tambahnya, projek di bawah rancangan Malaysia RMK bermula dengan pengambilan tanah sama ada projek itu dilaksanakan serta-merta atau dibawa sebagai projek sambungan. Polis mengesahkan seorang kanak-kanak perempuan 3 tahun ditemui lemas dalam kolam renang di tepi rumah jiran Datuk Mangsa di Tambun Perak. Ketua Polis Perak Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri berkata, kematian kanak-kanak itu disahkan Hospital Raja Permaisuri Bainun. Menurutnya, mangsa dijumpai terapung di dalam kolam renang kanak-kanak jam 6.30 petang sebelum dihantar oleh warisnya ke hospital. Polis Perak kemudiannya menerima maklumat daripada pihak HRPB jam 9.25 malam mengenai kematian mangsa itu akibat lemas. Kejadian itu adalah kes keempat kanak-kanak mati lemas di Ipoh tahun ini kerana ditinggalkan tanpa pengawasan. Turki dakwa bunuh pemimpin Daesh. Paparannya menyusul. Masih di Buletin Pagi, kita terus saja ke laporan luar negara. Sambutan Hari Pekerja di beberapa negara berubah wajah apabila dicemari keganasan. Sekurang-kurangnya 108 polis cedera dan 290 orang ditahan ketika keganasan meletus di beberapa bandar di Perancis. Protes yang dipimpin Kesatuan Buruh itu menyaksikan jumlah luar biasa dengan ratusan ribu hadir di kira-kira 300 demonstrasi di seluruh negara itu. Menteri Dalam Negeri Gerard Damanin berkata, di Paris, polis berdepan perusuh yang sangat ganas yang mengugut untuk membunuh pegawai polis selain mencuri harta benda. Dalam pada itu, menurut pemimpin Kesatuan Pekerja Sophie Binet, penunjuk perasaan tidak akan berhenti sehingga langkah terbaru kerajaan berkaitan itu pencen ditarik balik. Rakyat juga menuduh Presiden Perancis Emmanuel Macron dan kerajaannya hanya memekakkan telinga terhadap tuntutan mereka. Populariti Macron menunjunam hampir ke paras terendah selepas majoriti rakyat Perancis menyuarakan kekecewaan mereka terhadap kepimpinannya. Di Santiago, Chile, sekurang-kurangnya 3 cedera susulan pertempuran antara polis dan kumpulan penunjuk perasaan. Pihak berkuasa terpaksa melepaskan gas pembenih mata dan meriam air untuk menyuraikan protes. Menurut pihak berkuasa, 2 individu ditahan kerana disyaki menjadi dalang tunjuk perasaan. Ketika insiden, keadaan menjadi tidak terkawal apabila sebahagian peserta menggunakan kekerasan dengan melempar batu ke arah pihak polis. Perhimpunan terbabit dianjurkan oleh Kesatuan Pekerja Chile yang menuntut kestabilan ekonomi dan pekerjaan serta hak-hak pekerja di negara berkenaan. Protes turut berlangsung serentak di bandar-bandar utama lain di negara itu. Tuntutan termasuk peningkatan gaji minimum ke 500,000 peso Chile menjelang 2024,
pengurangan hari bekerja dan pelaksanaan cukai terhadap golongan bangsawan. Dan ini pula di Filipina, ratusan aktivis mengadakan demonstrasi di sekitar jalan raya di tengah kota di Manila. Perarakan itu menuntut bayaran gaji setimpal selain layanan lebih baik terhadap tenaga buruh. Peserta membawa spanduk dan kain rentang yang terpapar slogan tuntutan berkenaan berhampiran Istana Presiden. Mereka meminta gaji minimum dinaikkan kepada 570 peso atau $10.50 sehari. Pada masa yang sama, menggesa kerajaan mempertimbang penambahbaikan bagi faedah diterima sektor pekerjaan. Menurut salah seorang wakil buruh, pendapatan mereka ketika ini tidak setimpal dengan komitmen yang mereka berikan. Malah rata-rata mereka bekerja hanya sekadar cukup makan dan untuk menyara keluarga tanpa peningkatan taraf hidup saban tahun. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan memaklumkan pasukan perisik negaranya berjaya memudah pemimpin Daesh Abu Hussein al-Qurashi di Syria. Katanya agensi perisikan itu memburu pemimpin terbabit sejak sekian lama. Imej yang dirakam oleh stesen TRT Haber memaparkan lokasi al-Qurashi ditemui dan dibunuh. Bagaimanapun sehingga kini tentera kebangsaan Syria puak pembangkang dengan kehadiran keselamatan di kawasan itu masih tidak memberi sebarang komen berkaitan pembunuhan pemimpin itu. Menurut saksi, pertempuran bermula di pinggir Janaris, berlarutan kira-kira sejam sebelum penduduk mendengar letupan kuat. Kawasan itu kemudiannya dikepung oleh pasukan keselamatan bagi menghalang mana-mana individu menghampiri kawasan terbabit. Al-Qurashi dipilih sebagai ketua kumpulan Daesh pada November 2022 selepas pemimpin sebelumnya terbunuh dalam operasi di selatan Syria. Sekurang-kurangnya 20,000 pelarian warga Sudan berlindung di negara jiran Chad susulan ketegangan yang melanda negara itu sejak pertengahan bulan lalu. Ramai yang berjalan kaki untuk mendapatkan pelindungan di kem pelarian Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR di Mijigelta. Salah seorang penduduk sempat menceritakan pengalamannya ketika ketegangan mula tercetus pada awal pagi. Mangsa dan keluarganya terpaksa mencari tempat perlindungan untuk menyelamatkan diri. Pelarian yang tiba di kem Mijigelta juga diberi bantuan perubatan serta pengagihan bekalan air melalui trak. Koordinator bagi UNHCR dalam pada itu dipetik berkata, lebih banyak bantuan diperlukan, termasuk bekalan air bersih, makanan dan tempat perlindungan yang perlu disediakan kepada pelarian sebelum bermulanya musim hujan. Setakat ini ketegangan di Sudan meragut lebih 520 nyawa dengan ribuan lagi cedera. Siasatan giat dijalankan bagi memburu suspek susulan insiden rompakan sebuah butik barangan kemas terkemuka di Paris, Perancis pada Sabtu. Selain meneliti kamera litar tertutup CCTV, premis dan peranti di kawasan sekitar, pihak berkuasa juga meminta orang awam yang berada di lokasi kejadian untuk tampil membantu siasatan. Setakat ini, polis menyifatkan ia sebagai kejadian terancang kumpulan penjenayah, namun tidak menolak sekiranya terdapat unsur khianat atau sabotaj. Premis jenam berterkemuka Bulgari itu terletak di Place Vendôme dan dikatakan beberapa kali menjadi sasaran perompak sebelum ini. Pada 2021, kedai berkenaan rugi kira-kira $13 juta Amerika atau 58 juta ringgit selepas dirompak sekumpulan lelaki bersenjata. Namun, salah seorang suspek cedera ditembak polis dan telah didakwa. Tindakan itu turut membawa kepada penemuan sebenar mengenai plot jenayah berkenaan. Bertemu semula. Sukan, berbaki sehari saja lagi sebelum skuad bawah 22 tahun negara menghadapi perlawanan pertama berdepan Laos di Tamasya Sukan Si Kemboja esok. Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM mengumumkan senarai akhir 20 pemain bagi membawa cabaran negara di Phnom Penh semalam. Penjaga gol utama Terengganu FC Muhammad Rahadi Azli Rahalim antara 5 pemain yang digugurkan dari skuad E11 ekoran kecederaan dialami. Hampir 2 minggu menjalani kem latihan pusat sejak 17 April lalu, jurulatih skuad muda negara E11 memilih 20 pemain terbaik yang akan dibawa ke Phnom Penh bagi memastikan ibu emas menjadi milik Malaysia. Sebelum ini, 25 pemain dipanggil ke kem latihan pusat, namun susulan kecederaan, E11 terpaksa mengetepikan penjaga gol Rahadi Azli selain 4 lagi pemain digugurkan. 2 dari bahagian pertahanan, Fakrul Faris Aidi dan Muhammad Nazwi Muhammad Saleh
seorang pemain tengah Muhammad Syakimi Karim serta seorang lagi pemain posisi penyerang Muhammad Zarmin Ashraf Ismail. 9 daripada 20 pemain yang dipilih adalah pemain yang berjaya membawa Malaysia ke peringkat separuh akhir di Sukan C Hanoi tahun lalu. Dan antara yang menarik pada edisi kali ini menyaksikan 4 pemain juara Darul Takzim 2 turut memperkuat pasukan, antaranya penjaring terbanyak Liga Premier 2022 Daryl Sham selain penyerang berdarah kacukan Scotland yang bakal membuat penampilan pertama bersama Kian Muda Negara Fergus Tierney. Malaysia akan membuka tirai perlawanan berdepan Laos di Stadium Visaka Phnom Penh jam 6 petang esok. Ke perkembangan sukan luar negara, kejohanan tenis terbuka Madrid 2023 memasuki pusingan 16 terbaik. Antara yang melepasi pusingan ketiga itu sekaligus menempah slot ke peringkat suka akhir adalah pemain pilihan keempat kejohanan dari Greece Stefanos Tsitsipas serta wakil Argentina Pedro Cachin. Berlangsung di Manzanares Park Tennis Center, Madrid, Sepanyol, Tsitsipas sekali lagi berdepan cabaran sengit di pusingan ketiga apabila lawan dari Argentina, Sebastian Baez, memberi tendangan hebat sebelum Tsitsipas di ranking kelima dunia itu menempah tempat ke saingan suku akhir esok. Dalam saingan yang berlangsung awal pagi tadi, Tsitsipas menang di set pertama dengan keputusan 7-5, namun Baez pemain ranking ke-30 itu bangkit di set kedua menundukkan Tsitsipas 6-3 dan keputusan di set penentuan berakhir dengan keputusan 6-3 dengan kemenangan berpihak kepada Tsitsipas. Dalam satu lagi aksi menyaksikan Pedro Cachin dari Argentina yang turun selaku pemain bukan pilihan melakar kejutan ke atas pilihan ke-9 wakil Amerika Syarikat Frances Tiafoe. Kejohanan terbuka Madrid ini adalah kali pertama Cachin layak berada dalam undian utama tanpa mengharungi pusingan kelayakan. Cachin di ranking ke-65 dunia cemerlang menumpaskan lawan Tiafoe yang berada di kedudukan ke-11 dunia dengan keputusan 6-1 di set pertama sebelum menoktakkan kemenangan 7-6 di set kedua. Dalam pada itu, aksi wanita pula menyaksikan pemain sandaran tuan rumah Paula Badosa terkandas di pusingan 16 terbaik. Hasratnya ke suku akhir dihalang oleh Maria Sakkari dari Greece. Sakkari mudah menempah slot ke peringkat suku akhir menerusi kemenangan straight set 6-4, 6-4. Dalam aksi suku akhir yang berlangsung esok, Sakkari di ranking ke-9 dunia bakal berdepan cabaran wakil Romania Irina Camelia Begu untuk merebut tempat ke separuh akhir. Sekian paparan pagi ini, teruskan bersama kami di TV3. Saya Muhammad Syafiq Adnan. Salam hormat dan Assalamualaikum.